Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, tambah pula nikmat pagi ni dapat bertemu kita bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebenarnya banyak nikmat para penonton sekalian. Jadi jom sama-sama kita lafazkan alhamdulillah itu. Baiklah, pagi yang indah, pagi yang begitu menenangkan. Alhamdulillah saya dekat sini pun seronok sebab dapat bersama dengan para penonton sekalian. Hari ini pagi Rabu 22 Mei 2022, yang mana pada pagi ini, hari ini kita nak sama-sama dapatkan ilmu, dapatkan manfaat dalam perkongsian kita. Seperti biasa, Tanyalah Ustaz, biasalah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita akan bawakan pelbagai topik dan juga kita bawakan ahli panel yang berbeza latar belakang, tapi tujuannya sama, iaitu untuk memberi kefahaman kepada kita semua. Baiklah, 25 Mei hari ini, hari Rabu, yang mana hari ini kita nak sembang-sembang, kita nak dapatkan ilmu untuk topik besar kita, iaitu fiqh. Satu ilmu yang sangat penting untuk kita ambil tahu, untuk kita cakna. Dan hari ini kita nak fokuskan kepada topik kita, iaitu penetapan harga atau untung. Yalah, mungkin ada yang menonton ketika ini merupakan seorang peniaga ataupun mungkin juga pembeli, terlibat juga dengan perniagaan. Jadi kita nak tahulah bagaimana penetapan harga ataupun keuntungan itu daripada pelbagai sudut. Jadi saya tak kesorangan para penonton sekalian, yang mana pada pagi ini saya bersama dengan orang yang handsome rupanya. Baru tadi update TikTok beliau. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif ataupun Datuk Dr. Mia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Daya hadari sihat? Alhamdulillah Datuk. Inilah. Sihat Datuk ya? Sihat. Itulah saya tengok Datuk berbunga-bunga pagi ni. Hari ni berbunga-bunga kerana dalam hati ada taman. Ada taman. Dia itu paling penting Datuk. Dan saya yakinlah banyak Datuk yang kita akan nak sembang ni. Sebab topik kita ni sebenarnya berkisarkan hidup sebagai seorang pembeli ataupun peniaga, betul Datuk ya. Cumanya mungkin ada penonton nak tanyakan soalan berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu penetapan harga atau untung. Sangat dialuk-alukan. Bagaimana caranya? Senang sahaja para penonton sekalian. Anda boleh hubungi kami di talian 1800 88 1677, ataupun boleh saja terus ke Facebook rasmi kami. Boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen, iaitu di Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah selesai saya maklumkan bagaimanakah caranya untuk anda tanyakan soalan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Datuk. Pagi ni kita bicarakan tentang penetapan harga atau untung, tapi kita nak simpan dululah perinciannya. Dalam Islam, muamalah dalam Islam itu ada prinsip-prinsipnya, dan bagaimana keindahan prinsip itu turut disertai dalam perniagaan, menjaga muamalah sama kita. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi adinda saya, dai hadari, para penonton yang dikasihi sekalian, selamat pagi. Semoga pagi ini menjadikan pagi yang ceria untuk kita semua. Kalau pagi-pagi kita dah ceria, insya-Allah kajian menunjukkan bahawa sampai malam kita akan ceria. Sampai malam insya-Allah. Tapi kalau pagi kita dah marbus dalam keadaan sedih, gundah gulana, sampailah ke malam kita akan jadi macam tu. Jadi itu sebabnya pagi biar ada mood dengan baik. Itu sebab Nabi SAW dia galakkan pagi-pagi ni, tuan-tuan perempuan, kita kena banyakkan zikir. Kita banyakkan berada dalam majlis ilmu agar hidup kita itu ceria dengan barakah. Bila awal hidup kita dengan barakah, maka insya-Allah berakhirlah hidup kita itu dengan barakah. Itu sangat penting. Jadi hari ini di TV3 kita bercakap tentang hukum hakam. Kita bercakap tentang keuntungan. Kita bercakap tentang penetapan harga bila kita berniaga dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita nak faham, Islam itu cukup indah. Dia nak suruh kita ni ada duit. Dia nak suruh kita kaya. Islam, dia tak nak kita orang Islam ni miskin. Ya, betul. Betul. Dia nak kita berjaya. Dan kekayaan itu mengikut kemampuan masing-masing. Ada orang dia kaya dia tahap ni, ada orang tahap ni, ada orang tahap ni. Dia ikut kemampuan masing-masing. Yang penting kita ada duit. Bahkan Nabi cukup tak suka kita ini meminta-minta. Minta sedekah, minta derma sana, minta derma sini. Sedangkan kita mampu bekerja. Nabi kata orang-orang macam ni, dia akhirat, di padang mahsyar, dia
malu depan Allah Azza wa Jalla. Ya, ya. Sampai jatuh habis dia punya kulit-kulit, tulang tu apa nama? Dia punya daging-daging di wajah ni sehingga tidak ada apa. Malunya semua makhluk yang ada kat tubuh kita ni depan Allah Azza wa Jalla, sebab masa hidup dulu kita duduk minta-minta dengan orang. Itu sebabnya Islam dia menggalakkan kita berniaga. Okey. Dalam berniaga ini Allah dah bagi tahu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan duit orang dengan cara yang haram. Yang tak betul. Yang tak betul, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak betul. Cara-cara yang boleh membawa kepada kemudaratan dan sebagainya. Tak boleh. Bila kita ambil dengan cara yang betul, dengan cara berniaga, dengan cara bisnes yang betul, maka kita akan ada duit. Bila kita ada duit, apa yang kita akan buat, Da'i? Ya. Kita akan berinfak. Betul. Kita memberi manfaat pada orang lain. Betul. Bila kita ada duit, kita boleh berinfak. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jutawan. Betul. Umar bin Khattab, jutawan. Ya. Boleh menderma, boleh bersedekah, boleh bagi separuh daripada harta dia. Boleh berzakat. Ya, boleh berzakat, boleh berwakaf. Osman bin Affan, tak usah cakap lah berapa banyak hartanya di Mekah dan Madinah. Ya, sampai betul. hari ini kita boleh tengok. Betul. Kan? Dia punya telaga, dia punya taman, dia punya tempat pokok-pokok tamar dan Tanah sebagainya. dia. Allahu Rabbi. Kekayaan. Kalau tak ada duit macam mana? Betul tak? Abdul Rahman bin Auf. Ini tak payah sembang lah. Memang Kaya ini juga. tokoh yang sangat hebat dalam bisnes. Jadi hidup kita ini berniaga dibenarkan, mengambil keuntungan dibenarkan, tetapi mesti ikut syarak. Dia ada garis-garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ada garis panduan, ada prinsip-prinsip yang perlu kita patuhi. Ada. Para ulama dah gariskan prinsip-prinsip tersebut. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lah bagaimana prinsip-prinsip tersebut sebenarnya wajib kita patuhi, Datuk, ya, dan juga kita sendiri kena tahu dan berilmu mengenainya. Cumanya Rasulullah SAW sendiri juga adalah seorang peniaga. Ya. Dan mungkin, Datuk, sebagai permulaan ni kita nak bawakan satu gambaran bagaimana Rasulullah SAW yang begitu hebat sebagai seorang insan yang membawa risalah yang benar, tapi dalam masa yang sama juga seorang peniaga menjalankan kehidupan seperti mana peniaga-peniaga yang lain, tapi patuh pada prinsip tu. Mungkin Datuk boleh ceritakan. Saya tertarik bila baca buku karangan Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, buku Fiqh As-Sirah. Ini antara buku yang baik untuk kita miliki. DBP, Dewan Bahasa Pustaka, pernah menterjemah buku ini. Dan buku ini kalau boleh baca dengan baik, alhamdulillah cukup cantik. Rakan-rakan di Indonesia juga telah terjemah buku ini dalam bahasa yang mudah untuk difahami. Bahasa Arab, saya belajar dulu dalam bahasa Arab. Bahasa dia sangat tinggi. Bahasanya sangat susah lah. Dr. Said Ramadan Al-Buti ini sangat dikenali seorang yang penulis buku yang menggunakan bahasa bombastik dalam bahasa Arab. Jadi masa saya belajar, saya ingat mula-mula belajar 5 bulan pertama tu memang blur kita. Tak faham, kena buka kamus, buka cek, kena baca pula dengan orang Arab. Tapi lama-lama kita akan jadi minat. Sampailah khatam beberapa kali. Bayangkan, dia sebut Nabi SAW ini seorang businessman. Dia panggil sirah itu, dia bukan sirah saja tau. Dia kritis terhadap sirah Nabi SAW. Dia tahlil, dia panggil kritisan. Dia cerita mendetail. Kenapa. Nabi SAW ini seorang businessman. Manakala Khadijah radhiyallahu anha usahawan. Betul. Usahawanis. Dia ada produk, itu adalah usahawanis. Usahawan dan usahawanis. Manakala yang menjual tu, yang bagi laku barang tu adalah businessman. Betul. Atau businesswoman. Jadi maknanya Nabi SAW seorang businessman yang berjaya, kerana bila dia bawa barangan-barangan yang dihasilkan oleh Khadijah radhiyallahu anha dan tim, membawa kepada keuntungan yang besar. Begitu juga yang berlaku pada Abu Talib. Ya, apabila Abu Talib ini bawa Nabi SAW, dia ajar Nabi SAW untuk berniaga yang baik. Zaman Nabi kecil lagi, Nabi dah tak buat benda-benda yang haram ni. Dia tak belajar cara bisnes yang haram, tak ada. Dia tak ada menipu dalam bisnes. Sebab dia dikenali sebagai Al-Amin. Walaupun masa tu Nabi tak dilantik lagi, dikenali oleh orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin, Al-Adil, seorang yang hebat, Al-Hakim, orang yang pandai menyelesaikan masalah. Amanah, fatanah, semua adalah sifat Nabi ni, semua yang terbaik. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, Nabi SAW bila dia berniaga, dia memberi keuntungan yang besar kepada syarikat. Syarikat dia siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Jadi itu sebabnya kalau kita nak berniaga, berniagalah dengan betul.
Buat saya tak berapa nak faham juga bila orang kata kita ni kalau berniaga tak payah ambil untung. Itu tak dinamakan berniaga bang. Itu namanya amal jariah. Betul. Ya. Amal jariah. Sebab amal jariah ni saya tolong beli. Beli nasi lemak RM5. Ya. Saya jual dekat apa? Saya Dekat Hadari RM5. Ya. Itu tolong menolong. Tak ada untung. Tak ada untung. Itu dipanggil ta'awun. Dia ada pahala tetap ada. Itu dipanggil ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Saya tolong belikan. Ataupun dipanggil amal jariah. Tapi kalau saya beli RM5, saya jual kat Hadari RM6, RM1 itu adalah untung. Dan di situ kalau saya buat dengan betul, itulah namakan barakah. Tapi mana ada nasi lemak RM5? Jangan pula ada yang jual lepas tengok tanyalah ustaz ni bubuh RM5. Dia kata ustaz Ishak kata RM5. RM5 ni dalam tu ada daging, dalam tu ada sotong, dalam tu ada ayam. Ya, walaupun ayam susah cari juga. Aduh, ayam mana kau pergi ayam? Kecoh dunia. Ya, itulah masalahnya. Jadi Datuk, maksudnya dalam Islam itu sendiri Rasulullah SAW mencari keuntungan dalam perniagaan dan ini juga adalah perkara yang sebenarnya kita tidak boleh nafikanlah yang kita berniaga untuk cari untung. Para betul sekalian ya. Bukan amal jariah Datuk. Ya. Okey Datuk, ada satu soalan yang cantik daripada Rahimah Saud di Facebook kita ni. Elok jugalah kita bawakan soalan ni. Apakah rahsia perniagaan yang diterajui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang menyebabkan mereka meraih keuntungan? Adakah mereka hanya menetapkan harga barangan tanpa menghiraukan keuntungan? Macam Datuk cakap tadi tu. Menarik. Mungkin boleh cerita. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dia sebut antara rahsia Nabi SAW boleh mendapatkan keuntungan dalam bisnes dia. Yang pertama, akhlak Nabi. Akhlak itu. Akhlak penting. Nabi, apa yang Nabi sebut itu Nabi buat. Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu kepada sahabat kamu itu sedekah. Kau bayangkan, orang datang nak beli, muka kau masam, siapa nak beli bang? Saya kalau pergi nak beli barang, nak beli kuih ke apa, pagi-pagi lagi. Pagi-pagi, kita pergi pagi-pagi tengok muka masam, toya. Kita tengok muka dia pun dah lawyer dah. Memang tak beli bang, tak beli. Tak beli. Tak akan singgah kedai tu. Saya akan pergi kedai lain. Saya akan pergi kedai yang makcik-makcik lembut-lembut, pakcik-pakcik yang baik-baik. Jemput. Kadang-kadang berpantun-pantun pula pakcik ni. Sambil ambil telur pergi ke kedai membeli dia cerita berpantun. Kita memang suka beli. Asalnya nak beli mi goreng, dah kali terbeli dengan kuih, terbeli apam, terbeli itu, dah. Itu dipanggil disebabkan layanan baik daripada peniaga. Sebab apa? Ibtisamuka li akhika sadaqah. Bila sedekah dia ada barakah. Pertama. Nombor dua, Nabi tidak menipu. Kalau Nabi kata barangan daripada Quraisy lah ni. Ya. Memang tak ada. Ni tak. Barang tu made in China. Kita bagi tahu. Ini dari Turki ni. Itali bang. Habis kau menipu dah. Bila menipu, keberkatan Allah tarik dah. Walaupun lagi orang beli, keberkatan Allah tarik. Ya. Maksudnya Allah tarik, maksudnya dia dapat untung tu tapi tak dapat barakah. Duit tu habis macam tu je. Tak tahu ke mana hala. Tapi yang barakah dia dapat kembangkan harta tersebut. Ini Dr. Ramadan Al-Buti sebut. Ya. Nombor tiga, apabila dia, orang kata apa, Nabi SAW bila dia berniaga, Nabi SAW dia cuba menghargai dan menghayati apa yang diperlukan oleh pembeli. Jadi dia dapat tengok macam mana keadaan pembeli tu. Nabi tengok kalau nampak orang tu tidak berkemampuan, nampak orang susah, Nabi akan turunkan harga, Nabi bagi diskaun yang banyak. Jadi ini antara benda yang kita kena lihat. Nabi SAW dia ajar. Tu sebab kalau saya tengok jumpa ada kedai-kedai makan yang besar-besar yang berjaya, orang Islam kita ni. You bayangkan, saya kata apa rahsia? Dia kata saya bagi tahu pada pengurus saya. Apabila nampak orang-orang susah datang nak makan, dia ambil sikit sedangkan anaknya ramai, you bagi. Dia bagi tahu pada pengurus, bagi dia tambah lauk-lauk, semua lauk-lauk tu saya tanggung. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi orang akan gembira. Padahal dia sedang berniaga. Dia berniaga. Budak-budak yang makan tu akan mendoakan. Maka keberkatan ada kat situ. Sebab dia tahu orang yang datang nak makan tu, orang yang datang nak beli tu, dia tak ada duit. Jadi kita membantu orang yang susah. Di sini dipanggil it'amut ta'am, memberi makan kepada orang
dalam keadaan orang tu dalam keadaan memerlukan. Masya Cukup Allah. hebat. Maksudnya Dato' amalan dalam, Nabi SAW. dalam keadaan berniaga itu juga kita boleh memberi satu manfaat kepada orang lain. Maksudnya kita boleh bersedekah kepada orang lain. Betul, tak salah. Tu sebab saya kata tadi, ada yang berniaga mengambil keuntungan. Ya. Dalam berniaga mengambil keuntungan, ada juga yang Peluang untuk berniaga, bersedekah. dia ambil peluang untuk bersedekah dan Masya amal Allah. jariah. Contoh, beli barang dengan saya. Saya jual apa? Saya berjual minyak wangi. Ya. Harga 50. Kan? 50. betul. Tapi kos dia katakanlah kos dia 20. Wah, Sebab orang susah, dia nak sangat, saya bagi 20. Ambillah 20. Harga modal je. Dia pun tak tahu. Ya. Tapi dia kata murah je. Tak apa ambil. Saya tanggung yang lainnya. Nampak tak? Itulah dipanggil amal jariah. Bagus. Kalau nak tahu bila lanjut produk tu, pergi ke Instagram Datuk Dr. Izzah Arif. Okey Datuk, banyak lagi kita akan sembang-sembangkan, terutamanya kita nak pergi lebih mendalam lah tentang topik kita hari ini. Kejap saja lagi. Jadi kepada anda semua, para penonton sekalian, terus bersama kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua para penonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tak pergi mana-mana. Terus menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Paling penting para penonton sekalian, jom sama-sama kita dapatkan manfaat dalam perkongsian ataupun perbincangan kita pada pagi ini. Topik fiqh yang mana kita fokuskan kepada penetapan harga atau untung bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif. Baiklah, terus tanyakan soalan, insya-Allah saya akan bacakan kejap sahaja lagi. Cumanya Datuk, ada soalan yang saya rasa ini juga sangat cantik kalau kita bawakan untuk kita diskusikan, iaitu daripada Ram Deseru di Facebook. Katanya, bagaimana untuk memahami konsep asas keuntungan yang sebenar dalam perniagaan? Berapa persen yang sebenarnya dibolehkan, Datuk kan? Seterusnya, apakah bentuk kesilapan yang mungkin para peniaga pernah lakukan menyebabkan mereka tidak untung sehingga terpaksa gulung tikar? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Dia pertama sekali berkaitan tentang ar-ribah ataupun keuntungan. Berapa persen kita boleh ambil, ya, berapa banyak kita boleh ambil untung. Ya, betul. Dia tidak ada satu ketetapan. Tak ada ketetapan. Bahkan dibenarkan untuk 100%. Baik. Katakan harga Sekali ganda lah. sekali ganda, kalau kata harga RM2 naikkan RM4. Sebab ini berdasarkan daripada hadis Urwah. Apabila Nabi SAW minta Urwah ni belikan kambing, ya, Nabi bagi 1 dinar. Jadi Urwah ni dia pandai bisnes. Dengan 1 dinar ni dia pergi ke pasar, dia pandai godek, dia dapat daripada 1 dinar dapat beli 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Lepas tu dia pergi ke pasar lain dan dia menjual pula 1 kambing itu dengan 1 dinar. Laku. Okey, faham. Faham tak? Nabi bagi dia 1 dinar. Okey, untuk beli kambing. Ya. Dia pergi ke pasar, dia beli, dia minta kurang dodeng dengan 1 dinar dapat 2 ekor. Baik. Dengan 2 ekor itu, dia pun balik pergi ke satu pasar yang lain, dia jual pula. Ada orang nak beli dia punya kambing dia ni. Bincang. Seko 1 dinar. Sekor 1 dinar. Dia balik jumpa Nabi SAW. Dia kata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini dinar kamu, 1 dinar kamu, dan ini kambing kamu." Nabi SAW mendoakan barakah atas apa yang dilakukan kerana dia berniaga secara benar. Ya. Dia tak menipu. Dalam riwayat menunjukkan bahawa selepas itu keuntungannya beribu dinar. Masya Allah. Sebab apa? Keuntungan itu datang setelah didoakan oleh Nabi SAW kerana dia berniaga dengan baik. Apa yang saya nak katakan, keuntungan kat situ berapa? 100%. 100% lah. Sekali ganda. Tak salah. Kita boleh nak berniaga, mengambil keuntungan. Pertama, mestilah sesuai dengan harga pasaran. Baik. Yang kedua, kita nak jual suatu perkara itu, mestilah barangan itu yang sesuai untuk
diniagakan dengan harga yang berpatutan. Ya. Mana sesuai lah. Kalau nasi lemak jual RM100. Apalah rasa je tu kan. Agak-agak lah. Maksudnya biar logik untuk menaikkan harga. Baik. Jadi benda tu kena faham. Ya, baru kita boleh dapat keuntungan yang sesuai untuk kita, yang layak untuk kita dan layak untuk si pembeli. Ya, ini perkara ini telah dijelaskan oleh banyak buku-buku dan juga para ulama yang pakar dalam bidang ekonomi Islam dan muamalat Islam. Itu yang pertama. Kenapa ramai orang tak gulung tikar, rugi dan sebagainya? Apa kesilapannya tu? Pertama, adamul ilmi. Kita tidak ada ilmu. Untuk berniaga? Nak berniaga ni kena belajar, bang. Kena belajar. Tu buat kawan-kawan saya yang saya tengok berjaya ni, dia orang tetap masuk kursus. Maksudnya sedang berniaga tu pun sentiasa berkursus? Betul, kena ada ilmu. Berniaga ni dia satu fun, dia satu bidang. Kena ada ilmu. Macam mana kamu nak ambil untung? Macam mana kamu nak sebarkan, nak marketing, dia panggil market, nak marketkan produk kamu tu. Kenapa ada orang jual biskut coklat? Orang tu jual biskut coklat. Biskut coklat ni boleh sampai ke Singapura. Boleh sampai ada dalam semua, orang kata apa, stesen minyak. Boleh ada dalam semua medium. Yeah. Kenapa kau punya biskut coklat tak sampai? Maknanya marketing. Kena belajar, bang. Lepas tu kita ni pula, masalahnya nak belajar nak free je selalu. Bang, ingat bang, no money no talk, bang. Nak belajar macam ni abang-abang yang ambil kamera ni. Kan? Tadi saya letak dalam TikTok ni. Abang tu ambil, dia belajar cantik tu. Dia ambil kalau aku ambil tak jadi, bang. Ni dia ada fun macam mana cara nak ambil video tu. Kat mana angle? Oh, itu kena belajar lah, bang. Belajar. Jadi belajar tu duit. Tu sebab Hadari pergi sambung belajar. Betul. Pakai duit tak? Mestilah. Masuk UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, antara universiti terbaik. Baik. Ini promosi ke? Bukan promosi, nak bagi tahu ni. Ini Universiti Kebangsaan Malaysia, kebanggaan negara kita. Kita bukan nak promosi, memang orang dah kenal pun. Betul. 144 universiti terbaik dunia. Ya. Bang, bayangkan masuk tetap kena bayar, bang. Tu sebab ada PTPN, ada MARA. Jadi maknanya kalau nak belajar marketing kena masuklah, bayarlah sikit. Awak bayar habis 5-6 ribu tapi untung 5 juta, apa masalah dia? Kan. Kena ada ilmu. Betul. Bila tak ada ilmu tu gulung tikar. Gulung tikar. Macam saya pernah tegur seorang hamba Allah. Yeah. Dia jual kuih mochi. Nama kuih tu mochi. Nama kuih tu mochi. Kuih Jepun lah ni. Yeah. Sedap kuih ni. Dia selalu bila dia jual barang, dia tak tulis pun nombor telefon dia ke apa. Ada nombor telefon. Sekali tu saya tegur dia, mana nombor telefon? Ambil nombor saya. Weh, kalau gitu bang, habis bang. Habis air liur cakap nak suruh jual lagi. Lepas tu nak bagi nombor telefon lagi. Tulis kat situ. Kali kedua saya jumpa, bulan seterusnya, dia tulis nombor telefon. Tapi nombor telefon kena pakai kantar. Nak jimat punya pasal. Saya kata, bang, jangan buat macam ni bang. Rugi. Letak nombor telefon biar besar. Nombor email besar-besar. Orang boleh beli. Tambah-tambah musim nak raya kan. Orang akan order banyak-banyak. Dia kata rugi. Orang buang je ni semua ni. Sudah. Bila awak ada mentaliti tu, tak berjaya. Baru ni, tutup. Habis. Wabillahi taufik. Tapi kalau kita pandai marketing, ada ilmu, kita akan terus maju ke depan. Ada cara dia? Ada cara dia, bang. Ilmu sangat penting. Sebab saya nak tekan dengan ni, kenapa gulung tikar? Sebabnya ilmu je. Sebab kejatuhan, kerugian sesuatu produk itu adalah disebabkan ilmu. Kadang-kadang ilmu ni juga memainkan peranan. Antaranya ilmu apa tahu? Ilmu untuk tengok barang yang sesuai kita jual. Ya. Orang ni jual minyak wangi. Awak nak jual minyak wangi tapi bau sama. Macam mana tu? Rugi lah. Kan. Tengok jenama-jenama yang kalau you pergi airport kan macam-macam minyak wangi ada kan. Tapi bau semua berbeza. Kan? Dia orang ada yang kajian. Bau manis, ada yang bau. Dia buat kajian. Dia buat kajian. Bau ni mesti lain daripada yang lain. Ya. Orang akan ingat bau tu. Bila orang ingat bau tu, itulah bau yang akan digunakan sampai dia meninggal dunia. Allah. Nampak tak? Tu marketing. Ya. Tu kaedah macam mana nak buat barang kita lain daripada yang lain. Barulah ada orang nak membeli. Kan? Saya ni bukan tahu bisnes sangat, tapi saya suka belajar. Saya suka tanya orang, saya suka jumpa orang. Kita jumpa ramai orang, saya akan tanya apa rahsia dia. Saya dapat rahsia-rahsia tu, saya kongsi kat TV3. Tengok.
Free ni. Jadi tu pun tak nak belajar lagi, tak nak tengok tanyalah ustaz. Tak faham lah dia orang ni. Maksudnya dalam apa-apa sahaja pun mesti kena ada ilmu lah, Betul, kena bang. berilmu Betul, lah, terutamanya kena ada dalam ilmu. nak berniaga kan Betul. Datuk kan. Dan produk ataupun perkhidmatan kita itu pun kenalah sesuai dengan masyarakat sekarang. Ya, Datuk, betul. Baik Datuk, kita ada pemanggil ketika ini di talian iaitu Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Jini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar, Ya, saya. pernah berniaga? Saya tak pernah berniaga lah. Oh, tak pernah, ya? Jadi tak apa. Kita nak silakan. tanyalah sikit-sikit mengenai ilmu perniagaan ni daripada Datuk pada pagi ni, Dai ya. Ya. Assalamualaikum ni Datuk, saya nak tanya sikit Datuk ya. Tadi Datuk dah cakap Islam tidak menghadkan keuntungan ya untuk diambil oleh peniaga supaya peniaga tidak membebankan pembeli ya. Jadi soalan saya, bagaimana pula dengan tokoh-tokoh kofrat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya Abdurrahman bin Auf ini. Kadang-kadang mereka ini bukan kira keuntungan sangat, tapi mereka boleh membina empire perniagaan yang cukup hebat. Sebab kata Datuk tadi, apakah sebenarnya apa yang dikatakan ya, ilmu itu satu, dan apa yang membolehkan mereka ini berjaya tapi tidak pula menipu secara jujur. Dan ada pula kadang-kadang tu mengatakan kalau kita lurus sangat pun kita payah nak maju dalam perniagaan, Datuk. Jadi soalan saya, apakah pandangan Islam dan Datuk sendiri mengenai benda ini? Walaupun tak menipu, jujur, ikhlas, tapi boleh membina empire perniagaan yang begitu hebat. Contohnya itu tadi Abdurrahman bin Auf itu. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Haji Omar yang belum lagi berkesempatan untuk berniaga. Dan cantik soalan beliau tadi tu, Datuk. Orang kata kalau tak tipu lambatlah nak kaya. Macam mana sahabat Rasulullah dulu walaupun tak nipu tapi kaya? Ini masalah dia apabila kita meletakkan keuntungan itu hanya semata-mata tanpa melihat kepada keberkatan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Bila kamu ni buat suatu benda dengan takwa, Allah buka pintu rezeki kamu min haitsu la yahtasib. Kamu tak tahu dia dari mana datang rezeki tu. Saya jumpa orang dia jual jubah. Jual baju. Tapi baju dia sangat laku. Padahal orang lain pun jual jubah juga, sama baju juga, tak kain yang sama. Kenapa yang tu laku, yang ni tak laku? Nampak tak? Sebenarnya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nak kata barang tu murah, tak murah juga, mahal juga. Harga mahal, tapi orang berdoyong-doyong datang. Berbondong-bondong datang datang untuk beli baju dia. Nak jadi ejen dia, nak jadi dia punya orang-orang bawahan dia. Macam saya kenal je sahabat kita tu. Tapi nak bagi tahu kenapa berjaya? Kerana pertama takwa. Betul. Bila ada takwa, percayalah Allah tak pernah menipu. Yang menipu itu adalah manusia. Yang kedua, tadi Haji Haji Omar ni nama dia tu dah tersinonim dalam kepala saya. Dan kalau saya datang daripada rumah tu saya tahu dah Haji Omar mesti telefon. Kalau tak telefon mungkin sakit. Selalu dia akan telefon. Daripada tahun 2008 lagi dia dah teman saya. Masya-Allah. Masa tu saya seorang-seorang, hari pun tak ada lagi. Tak ada lagi Seorang-seorang aku kat sini dalam tanyalah ustaz ni. Tapi nak bagi tahu dia lah yang meneman. Tanya soalan ada je soalan dia. Saya pun tak tahu mana datang ilmu-ilmu soalan dia tu. Bagus Haji Omar ni. Dia membuka minda kita. Tengok, nombor 2 Haji Omar sebut tadi. Kalau lurus sangat pun kita takkan boleh untung. Betul, dalam bisnes ni tak boleh lurus. Dalam perang tak boleh lurus. Ada muslihat. Dia panggil hilah. Dia panggil hilah dalam peperangan. Ni dipanggil politik dalam peperangan. Hilah dalam peperangan. Dia tak boleh lurus. Lurus wabillahi taufik. Orang tanya apa, macam mana? Ni musuh tanya ni. Macam mana cara awak nak perang, nak serang saya ni? Saya akan gunakan kaedah masuk ke pintu belakang, masuk pintu tepi. Habislah orang tahu. Kalah lah bang. Sama dekat bisnes. Bisnes ni kena ada helah. Helah yang benar. Helah yang betul. Dia ada kaedah. Dia bukan menipu. Dia bukan menipu, tapi dia kena ada kaedah macam mana nak tarik pelanggan. Itu kena belajar. Itu kena belajar bang. Bila saya ada dengar sahabat saya seorang Dr. Azizan kan? Azizan Osman. Kawan saya tu, baik. Datuk tu selalu dia kata, antara teknik-teknik mudah dia sebut.
Dia ni suka kongsi. Ramai jutawan datang daripada tangan dia lah. Ya, hasil didikan dia. Dan dia sangat humble. Geng masjid, geng surau. Ini bagus. Ini kaya sikit dah lupa masjid. Lupa kan? ada masjid ke tak? Ada masjid kawasan kita ni. Sampai lupa dia ni antara orang yang baik. Saya sembang dengan dia tak pernah ketukar ilmu. Saya kata, bang, saya apa yang Datuk sembangkan dengan Dr. Azizan tu, kejap lagi kita akan sembangkan. Kejap lagi kita ambil. Kongsi-kongsi. Ini mesti para penonton marah ni. Kenapa potong pula dari? Tak apa, kejap lagi kita akan sambung. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bersiaran langsung pada pagi ini dan alhamdulillah atas sokongan dan juga tontonan anda semualah kami terus teguh berdiri dan memberi manfaat di sini. Dan pejam cilik tanpa kita sedar sebenarnya TV3 sendiri pun dah hampir ke 38 tahun menemani anda tiap-tiap hari para penonton sekalian, dan insya-Allah banyak lagi perkongsian dan juga manfaat yang akan kami kongsikan di TV3 dan juga TV9 insya-Allah. Baiklah, pada pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bawakan perbincangan berkenaan dengan penetapan harga atau untung dalam fiqh, yang mana kita bersama dengan Datuk Dr. Mia, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baiklah Datuk, tadi cerita tu macam mana bila Datuk jumpa Dr. Azizan ni? Mungkin ada sesuatu yang dikongsikan. Dia kata apa? Dia kata kita nak berniaga ni. Kalau nak berniaga, semua orang akan berniaga. Betul. Ya. Kalau nak jual goreng pisang, semua orang akan jual goreng pisang. Tapi kita kena ada kaedah macam mana nak jadikan goreng pisang kita tu lebih berkualiti dan juga lebih diingati oleh orang. Maka dia kata kena buat nilai tambah. Itu dia panggil kita tak boleh nak tu mentang-mentang goreng pisang, jual goreng pisang betul. Habis kita. Dia kena ada trik, kena ada pandai juga, kena kona-kona sikit. Dia buat dah, dia tambah, contoh, dia tambah goreng pisang cheese. Ada pula tambah cheese coklat. Ada pula cheese madu. Macam-macam. Bila tambahan-tambahan itu, harga dinaikkan. Boleh tak? Orang beli tak? Boleh, betul. Orang beli, bang. Orang beli sebab ada nilai tambah. Ya. Jadi, kenapa kita takut untuk buat satu inovasi? Dalam Islam membenarkan inovasi. Itulah yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf. Betul. Abdul Rahman bin Auf punya unta lagi mahal daripada Yahudi jual. Tapi orang beli yang Abdul Rahman. Sebab pertama, Abdul Rahman jual yang betul-betul kualiti. Nombor dua, Abdul Rahman jual ada tali. Dia tambah nilai tambah tu. Bukan unta saja, dia tambah nilai dia. Ada tali. Tali pula dalam riwayat menjelaskan bahawa Abdul Rahman ni, dia letak tali berwarna-warni. Bila warna-warni, orang akan pilih. Saya suka warna merah, saya warna pink, saya suka warna biru. Padahal unta sama je. Unta sama. Tetapi dengan tali itu menyebabkan unta Abdul Rahman bin Auf tu lebih dikenali, lebih diminati. Akhirnya orang beli dengan dia walaupun harga sedikit mahal. Tak ada masalah. Itu keuntungan. Nampak tak? Jadi nak bagi tahu para sahabat, jutawan-jutawan Islam dalam sejarah Islam, zaman sahabat Nabi SAW, zaman tabi'in, mereka ini mengambil keuntungan tetapi tidak membebankan, tidak menyusahkan orang, tidak menipu, tetapi apa yang mereka lakukan sesuai dengan produk yang mereka buat. Dia tak boleh jual barang kualiti, barang elok tapi murah. Dan jadi rugi kita balik lah berniaga. Rugi lah. Itu dia panggil tak cerdik. Betul. Apa benda pula kita buat pelik-pelik, tambah cheese sampah tu ni, lah ambil harga modal. Itu dia panggil sedekah. Amal jariah. Amal jariah. Jadi kena buat sebulan macam tu, wabillahi taufik. Itu dia panggil gulung tikar. Dia kena ada ilmu. Itulah kesilapan-kesilapan yang kita dapat lakukan. Ambil daripada orang, kita ambil keuntungan, daripada situ kita bagi balik. Daripada manusia, daripada pelanggan kita ambil, kita kongsi balik. Kita buat satu amal jariah balik. Tu ada setengah orang kan, bagus ni, dia orang ni bila dia dapat keuntungan besar, dia bagi balik. Contoh, pada hari Jumaat, orang beli makanan dengan dia ada air free. Dia ada kuih free. Dia buat.
bagus tu. Itu dia panggil bila orang Islam kita ada duit, dia boleh buat macam-macam untuk amal jariah. Saya setuju dengan apa yang Datuk katakan tadi berkaitan dengan ilmu. Para penonton sekalian, pernahlah Datuk, saya pernah pergi ke kursus perniagaan. Dia termasuk banyak luas dia, antaranya SWOT analisis perlu dilakukan. SWOT analisis, betul. Strength, weakness, opportunities dan juga strength. Dengan izin lah seterusnya. Kemudian ada lagi tentang bagaimana demografinya, kita nak cari sasaran pembeli kita ni kena mengikut kesesuaian juga, macam-macam Datuk ya. Itulah yang dikatakan ilmu yang Datuk kongsikan tadi. Cumanya Jura Azlin di Facebook katanya, bolehkah seseorang peniaga tu markup harga ataupun mengambil meletakkan harga yang tinggi melebihi nilai pasaran, Datuk? Macam Datuk kongsikan tadi, dibolehkan dengan syarat kita ada nilai tambah. Tapi kalau markup harga melebihi nilai pasaran tu, ulama bincang ada dua jenis barangan yang kita kena faham mana boleh, mana yang tak boleh. Barangan asasi. Macam sekarang ni kerajaan Malaysia dia jaga benda-benda macam tu. Bukan negara Malaysia, semua negara lah. Kalau di negara Arab macam tepung dijaga, roti dijaga. Tu barang-barang tak boleh nak markup sedap-sedap, tak boleh. Makanan ruji lah. Makanan ruji, makanan harian ni memang dia akan pastikan benda tu dijaga oleh kerajaan. Itu tak boleh naik. Tak boleh naikkan, tak boleh monopoli pun barang tu. Tak boleh dimonopoli oleh individu-individu yang berniat nak menyusahkan rakyat. Itu tak boleh. Haram hukum dia. Kartel-kartel ni tu kena beringat tu. Sebab kerajaan hari ni kena orang kata apa? Kena konsisten. Betul. Ya, jaga benda-benda macam ni. Jangan bagilah kepada, kita kena perangilah. Kena perangi dengan kartel-kartel ni sebab rakyat tertekan. Kita kena jaga rakyat. Rakyat itu perlu didahulukan. Macam nak bertanding aja rupanya. Bukan nak bagi tahu sebab saya rakyat. Betul. Saya terasa bila tengok orang-orang susah, pergi sana pergi sini, kita tengok orang susah ramai. Saya masuk kampung, pergi surau sana surau sini, kita tengok kesian orang susah. Ya. Jadi apabila kita tengok golongan-golongan macam ni, kita kena bantulah. Itu sebabnya macam barang-barang asasi macam gula, minyak tak boleh nak naik-naikkan sembarangan. Tak boleh. Harga minyak kata RM29. Tiba-tiba sebab saya contoh RM29. Tiba-tiba saya naikkan sampai RM59. Tu tak boleh sebab itu barangan keperluan. Tu tak boleh buat. Tak boleh naikkan sembarangan. Harga dia kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dia panggil harga pasaran. Okey. Nombor 2, barangan-barangan yang bukan keperluan. Contoh tudung. Ada tudung yang saya jumpa RM900 kah? Allahu Akbar. RM900 dia tu? Iya. Saya kata biar betul tudung ni saya pegang. Apa beza tudung ni dengan tudung lain? Sebab apa? Dia nama dia Seh. Tu macam itulah ada kata da'i. Sebab ada da'i tu baju dah jadi RM3,500. Contoh. Sebab ada benda Allah tu je. Tapi nak bagi tahu laku bang. Laku. Orang pergi. Kalau mana-mana nampak dia bawa, orang perempuan bawa beg tu, rasa bangga. Yalah. Kadang-kadang dia sengaja bawa beg tu saja. Plastik beg dia tu ataupun paper bag tu, dalam tu benda lain. Benda lain. Saja nak tunjuk kata benda Allah tu. Bangga dia. Sebab apa? Kenapa dia boleh naikkan harga? Kan. Benda bukan keperluan. Yalah. Orang tak nak beli pun tak apa, orang nak beli pun okey. Nampak tak? Tapi laku. Kenapa laku? Itu ilmu. Padahal tudung dia sama macam tudung orang lain. Maksudnya boleh markup harga tu tak boleh. Masalah. Itu dah berapa ratus-ratus dah mungkin. Betul. Tak salah. Tak salah sebab benda tu ada pilihan kita untuk membeli. Ada pilihan kita untuk memilih. Tapi dia bukan barangan keperluan bukan rakyat. Bukan keperluan lah. Ya, jadi kalau kat situ dia nak angkat markup tinggi mana pun tak apa. Masalahnya kalau dia markup tinggi-tinggi, harga 900 tudung tu tak laku, nak marah kat rakyat. Tak semua nak beli. Janganlah marah orang kalau letak mahal sangat. Cuba letak harga yang mampu milik, bukan mampu lihat. Gitu. Dan saya yakin ramai yang nonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini, semua duk pandang je baju bunga yang Datuk pakai tu kan. Barang sponsor. Okey Datuk. Ilyas Abu Bakar di talian kita kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari dan juga Datuk Muhammad Izhar Arif. Ya. Sudah sihat? Alhamdulillah. Encik Ilyas kita apa khabar, sihat ke orang Penang? Alhamdulillah sihat orang Penang ni. Tu dia. Okey baik, mungkin ada soalan daripada Penang ni, silakan. Ya, soalan saya yang tadi Datuk dah katakan pertama sekali bahawa nak berniaga ni dia perlu ada ilmu. Ada takwa. Dan nawai itu juga. Saya adakah orang nak jadi peniaga yang berjaya mendapat keuntungan berislam ataupun
yang tak henti-henti ni ada terlihat seorang peniaga ni, ada beberapa peniaga yang berniaga ni dalam mendapat keuntungan, tapi meniaga biasa-biasa, tapi mendapat keuntungan hari ke hari berlipat kali ganda disebabkan oleh pengeluaran zakat dia. Baik. Zakat dia bukan kita nampak dalam tahunannya zakat. Bukan nampak dalam bulanan punya zakat. Tetapi dikatakan dalam daily zakat. Hariannya zakat. Saya ada terdengar. Jadi dia kata dia punya strategi dia, dia kata dia punya formula dia menggunakan zakat harian. Jadi dengan kerana pengeluaran zakat harian tu, nampak pelanggan tu tak putus-putus. Kalau dibandingkan dengan gerai-gerai lain-lain, dia ni nampak pelanggan dia sampai zakat tu boleh mencapai harian, saya ingat ribuan juga ringgit. Jadi kalau adakah disebabkan oleh zakat itu membawa keberkatan hingga mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda? Tak pindah daripada Datuk Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Encik Ilyas. Walaupun kita nampak macam keluar sikit daripada topik kita ni, sebenarnya ada kaitannya juga berkaitan dengan perniagaan. Zakat, the power of zakat, Datuk, dengan keuntungan. Cumanya mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana tu, Datuk, antara hubung kait zakat itu sendiri dalam kita, Allah berikan keuntungan berlipat kali ganda, Allah gantikan. Saya nak bagi tahu zakat ni, dia the power of zakat, the power of sedekah, the power of infak itu sangat besar. Cuba dia termasuk di bawah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kau takut Tuhan, Allah buka pintu rezeki. Kau takut Allah Taala, Allah buka pintu rezeki. Dia yang memberi rezeki. Dia beri rezeki. Takut, antara salah satu takut kepada Allah, bayar zakat. Saya jumpa ada seorang hamba Allah dekat Melaka. Ada kedai orang kata apa, asam pedas. Ya. Bang, asam pedas dia tak murah bang. Tak murah. Sekali duduk insya-Allah makan tu beratus. Eksklusif lah. Tak ada eksklusif. Tapi beratus. Beratus kalau makan. Ayam dia bapak tu. Ikan dia macam ni. Dia punya rasa, sedap. Puluhan lauk ada. Raja pun pergi makan bang. Datang mengejut dah tu. Tapi nak bagi tahu bang, penuh orang datang makan. Sentiasa penuh. Sentiasa penuh. Lauk habis bang, pukul 6 tutup kedai. Harga mahal. Orang kata mahal. Mana ada murah? Kawasan ni kot. Kawasan peranginan, kawasan pelancongan. Memanglah harga situlah. Tu orang kata ni harga kayangan sebab kawasan tu. Saya banyak pergi negara-negara, pergi tempat-tempat pelancongan apa semua kan. Tak ada benda yang murah lah. Semua mahal. Betul. Air kosong pun mahal. Betul. Tak? Nak masuk tandas dia pun harga pelancongan punya. Padahal nak membuang je. Tapi nak bagi tahu, harga dia boleh tahan. Kalau kita masak sendiri lagi murah. Apa rahsianya, Datuk? Rahsia dia? Apa rahsia dia? Zakat. Yang kedua, sebelum dia bayar zakat, dia markupkan harga. Harga dia mahal. Betul tak? Tetapi harga mahal itu sesuai dengan apa yang dia buat. Kualiti barang. Ikan dia fresh. Dia sendiri, tokel sendiri pergi ke pasar beli. Nombor dua, dia sendiri jaga kualiti masak. Masak dia sangat sedap. Nombor tiga. Bila sebut nombor tiga, dia banyakkan sedekah. Selesai. Itu menyebabkan rahsia kejayaan bisnes sampai hari ini. Baik, bila sebut tentang sedekah ni, Datuk, kejap je lagi saya nak tanyalah berkaitan dengan, kaitan sedekah ini juga dalam perniagaan kita. Sebab ada orang berkira-kira dalam bab sedekah ni. Kalau tak sedekah pun sebenarnya boleh berniaga. Kalau tak sedekah pun boleh dapat untung. Tapi sebenarnya ada perincian berkaitan dengan sedekah dan untung. Sekejap saya lagi. Betul. Cuma kepada anda semua, nantikan perinciannya selepas ini. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Dari utara sampailah ke selatan, dari timur hingga ke barat. Bahkan ada yang turut menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari luar negara, subhanallah. Ada sahabat-sahabat kita yang berada di Singapura. Mungkin boleh tegur siapa di Facebook ataupun secara langsung kami di Facebook tu kan. Ada juga sahabat-sahabat kita dari Brunei dan juga ada yang dari Indonesia. Terima kasih kerana menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Nyatakan anda dari mana lokasi anda itu di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Cumanya hari ini para penonton sekalian, kita bicarakan tentang fiqh, penetapan harga atau untung bersama dengan Datuk Dr. Mia ataupun Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baiklah Datuk, satu soalan yang saya gantungkan tadi supaya para penonton semua dapat terus bersama dengan kita Datuk ya. Baik, tadi Datuk ada sebut tentang sedekah. Ada trend peniaga-peniaga yang mana mereka naikkan harga akan tetapi mereka meletakkan di situ dalam kurungan sebagai contoh, setiap 20 sen sebagai contoh setiap 20 sen daripada pembelian akan disumbangkan kepada yayasan itu dan juga yayasan ini. Adakah ia adalah satu contoh yang baik dalam berniaga? Ada sedekah yang kita lakukan? Betul. Saya melihat bahawa apa yang dilakukan itu baik untuk menunjukkan bahawa kita ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dalam berniaga? Dalam berniaga. Kita naikkan harga, harga tu pun yang kita naikkan sangat berpatutan. Betul. Ya, sangat berpatutan dan masih dia panggil si'rul aswaq. Dia masih lagi mengikut harga pasaran. Ya. Jadi, bila dia jual barang tu RM5, dia naikkan RM5.50. Ya. Dan dia bagi tahu pula kat bawah tu setiap pembelian 50 sen itu akan diberikan kepada pihak-pihak yang layak, sedekah dan sebagainya lah, infak, buat bangunan masjid, wakaf ke apa semua, tak kisahlah. Tadi dia akan bagi hasil daripada jualan tersebut, maka tidak ada masalah. Dia boleh markup, dia boleh naikkan harga dengan harga tersebut. Cuma yang terbaik, harga sedia ada, dipotong siap-siap daripada situ. Maksudnya dia jual RM5, dia tak naikkan harga. Harga RM5, tapi dia dengan rela hati daripada RM5 itu, dia akan keluarkan 20 sen atau 50 sen untuk sedekah, untuk infak. Itu lagi baik. Kalau dia kata itu kos tu masih lagi diuntung lagi, maka tak ada masalah. Maksudnya ambil daripada sekeuntungan yang dia dia tak payah markup lagi dah. Dia cukup dengan harga yang dia memang harga jual RM5, dia jual RM5, dia markup, dia tak markup, tapi daripada RM5 tu dia potong 50 sen untuk bagi sedekah. Itu lagi barakah. Sebab apa? Dia susah, dia akan kurang dia punya keuntungan, tetapi dia sanggup berinfak demi kebaikan Allah dan juga keberkatan. Ada orang dia kata, kalau tu akan kurang, akan menyusahkan yang lain. Pekerja-pekerja lain lagi susah. Dia punya bisnes pun lagi tu. Jadi dia terpaksa makatkan 50 sen untuk kita infak pula. Tak ada masalah, juga boleh dibenarkan. Maksudnya si peniaga tu perlu buat kira-kira. Ya, dia kena buat kira-kira. Memang kena ada kira-kira. Kalau tak kira-kira, macam mana nak bayar gaji, pekerja, macam mana nak bayar transport, modal dan sebagainya. Semua dia kena ada kira-kira dia. Jadi kira-kiralah dengan betul. Dari situ kita boleh infak. Kalau kita dapat keuntungan besar, apa salahnya kita infak? Kita bersedekah. Kan ada kawan kita, dia jual minyak wangi. Sebulan ada 30 botol dia sedekahkan. Hadiah kat orang. Sedekah ada, hadiah pun ada. Keberkatan bang. Bila dia bagi 30, datang masuk. Ya Rabbi. Cuma saya nak nasihat kepada orang di luar sana, kita jual apa saja. Makanan ke, produk-produk yang ada, jangan menipu. Man ghasyana falaysa minna. Jangan menipu. Khususnya yang jual kuih. Betul bang. Tolonglah jual kuih yang betul. Karipak oksigen. Karipak oksigen. Karipak oksigen, karipak angin, semua ada. Semalam saya kena pula dah semalam. Sedih betul. Kita pergi makan dekat surau, dekat masjid. Masjid tu dah ambil bak yang besar. Bila makan, kenapa tu? Angin, oksigen. Karipap tu sesuai untuk orang yang kena COVID je. Sebab dia naikkan oksigen dalam badan, dalam darah. Banyak sangat oksigen. Janganlah macam tu bang. Kau jual harga pasaran. Orang lain jual RM2 3 karipap. Kau pun jual RM2 3. Tapi orang lain jual 3 karipap tu penuh dengan isi. Ada intinya. Ini dok. Wah, malas nak cakap lah. Aduh. Sedih betul.
Ada yang jual apa? Jual apa yang bulat tu? Tengah-tengah dia donat. Ya. Jual donat bang, tengok nak marah punya pasal lupa. Ya, lupa nama kuih. Lupa. Dia dah lah harga tu mahal juga. Harga mahal juga. Donat kan. Bila makan bang, kesian kawan-kawan yang pakai gigi palsu. Melekat terus. Gigi melekat kat situ. Bang, buatlah donat betul-betul. Awak jual jual dengan harga yang mahal. Ambil keuntungan dah. Tapi awak tak fikir barang ni kualiti ke tak kualiti. Kalau bagi kat binatang pun fikir. Ni kalau aku makan ni rasa rosak tak gigi. Janganlah buat macam tu. Buat biar macam kita nak makan, suami kita nak makan, isteri kita nak makan, anak-anak kita nak makan. Barulah ada barakah. Jadi nak angkat keuntungan, kamu nak ambil untung boleh, tetapi cuba muhasabah. Makanan yang kita buat itu berkualiti ke tak? Okey. Ada yang kita pergi makan nasi goreng. Betul. Makan nasi goreng tak rasa nasi goreng. Kenapa tu? Rasa nasi putih. Tak tahu lah. Nak kata apa? Ada gak macam kita ambil nasi putih, bubur warna sikit, bubur garam, bubur gula, makan. Itulah rasa dia. Tak boleh lah. Orang minta nasi goreng Pattaya, biar rasa Pattayanya tu. Kalau buat nasi goreng paprik, buat biar rasa paprik. Dia rasa bunyi paprik. Nasi goreng yang pedas. Paprik bukannya bawang harga mahal. Awak letak harga mahal pun berbaloi. Iyalah. Ni tak. Harga mahal tapi tak kualiti. Awak jawab depan Allah Ta'ala. Untung dapat. Kan? Harga letak tinggi, tapi orang yang beli tak puas hati. Kamu tak akan dapat barakah kerana orang tak mendoakan kesejahteraan barang tersebut. Silap-silap pelanggan kita itu adalah kali pertama dan kali terakhir dia bersama dengan kita. Ya. Ini panggil antara sebab punca gulung tikar. Baik. Datuk, tadi tu sebab tadi Datuk cerita tentang bagaimana penipuan. Ada juga yang ini minta Datuk nasihat jugalah berkaitan dengan sorok barang. Aduh, ini pun berlaku juga para penonton sekalian. Maksudnya? Soalan daripada Saziatul ni, Datuk. Katanya bagaimana hukumnya segelintir peniaga menyorok sesuatu barang? Beras pun disorok, gula pun disorok, tambah-tambah minyak pun disorok. Ayam, agak-agak ayam kalau sorok, ayam tu tak meninggal kat situ kan. Katanya menyorok sesuatu barang keperluan sehingga pada waktu yang ditetapkan dia menaikkan harga. Bila dah keluar barang, baru letak harga tinggi atas alasan barang itu telah tersekat untuk penerimaan lagi kerana kekurangan stok yang tinggal. Untung macam mana Datuk? Ini dinamakan al-ihtikar dalam Islam. Dalam muamalah Islam dia panggil ihtikar. Ihtikar haram. Tak dibenarkan. Kita monopoli barang-barang keperluan rakyat. Minyak. Kita ada duit banyak. Ya, Hadari selalu appear dalam Tanilah Ustaz. Banyak duit. Kan? Ada dah cerita duit contoh. Kita dah. Ya. Jadi, Hadari juga ada bisnes. Akhirnya Hadari beli minyak banyak-banyak. Sekarang ni minyak tak cukup. Ya. Jadi Hadari beli minyak banyak-banyak. Simpan kat rumah? Simpan, bukan kat rumah. Adalah kilang dia. Ada macam gudang. Simpan kat gudang banyak-banyak. Jangan jual masa ni. Nanti bila dah barang dah tak ada, kita naikkan harga. Itu hukumnya haram. Ihtikar. Sebab keperluan rakyat, keperluan orang. Kamu tak boleh buat benda itu. Itu zalim namanya. Itu sebab kerajaan jaga benda-benda macam ni. Kerajaan nak pastikan benda itu tak berlaku. Zaman Nabi jaga. Nabi sebagai kerajaan, Nabi jaga benda ni. Nabi tak nak bagi umat Islam tertindas, rakyat tertindas disebabkan perbuatan monopoli. Betul. Jadi itu sebabnya perbuatan itu tak dibenarkan. Kita ada duit, sepatutnya kita kena bantu orang untuk mempermudahkan mereka. Betul. Membeli. Sekarang ni musim tak ada ayam. Siapa ada ayam, jual lah. Ni tak. Sebab tak ada ayam sekarang kita naikkan harga. Jadi tu yang kesian rakyat tu. Sekarang ni berapa harga ayam? Ya. Ayam saya tak sempat beli lagi sekarang, Datuk. Habis, sorry. Dia makan daging wagyu je. Baik, Datuk. Kita semua sangat beruntunglah kerana kami di Tanyalah Ustaz pada pagi ini juga nak memberikan kredit lah kepada KPDN HEP yang turut bersama-sama membantu rakyat ketika dalam mendepani pelbagai situasi terutamanya dalam kes isu sorok barangan ni. Cumanya Datuk, kejap je lagi ada soalan yang saya nak tanyakan berkaitan dengan ada pengeluar yang bersekongkol ataupun berpakat untuk menetapkan harga sama. Adakah ia baik? Cumanya jawapannya kejap saja lagi boleh Datuk ya. Baik. Jadi para penonton sekalian, kita tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungan di TV9 seketika nanti. Jadi terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah para penonton sekalian, hidupkan pagi anda, ceriakan diri anda, terutamanya kita positifkan diri kita pada pagi ini dengan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah hari ini, pagi ini Da'i Hadari bersama dengan anda. Saya lah tu. Dan hari ini kita bawakan satu topik yang sangat istimewa, dekat dengan diri kita. Siapa saja tak bergelar sebagai pembeli kan? Saya pun pembeli, dan ada juga antara kita adalah penjual ataupun mereka yang terlibat dalam perniagaan. Jadi topik kita pada pagi ini, fiqh penetapan harga atau untung, bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Hizar Arif. Baiklah, kalau ada soalan anda boleh terus ajukan kepada kami, terus sahaja boleh tinggalkan soalan di ruangan komen kami, iaitu di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh terus sahaja di talian macam mana Encik Haji Omar tadi, kemudian Haji Ilyas kan, telefon kami tu 1800 881677, itu taliannya. Baiklah, selesai saya maklumkan bagaimana cara ataupun platform untuk anda tanyakan soalan. Baiklah Datuk, soalan yang saya tinggalkan sebelum kita rehat tadi, sebelum kita bersama dengan mereka sahabat kita di Bilik Berita, komplot ataupun satu pakatan sesama pengeluar, yang mana sebenarnya pengeluar ini kalau mereka bersaing sesama mereka, ia sangat baik, manfaat bagi pengguna ataupun pembeli. Tapi apabila ada wujud komplot, mereka meletakkan harga yang sama, jadi kualiti tidak dijaga. Ya. Adakah ia bagus? Ini yang salah satu amalan yang tidak baik. Apabila golongan-golongan kartel yang mempunyai kewangan yang besar dan mempunyai kemampuan untuk memonopoli barangan keperluan umat Islam ataupun rakyat, mereka berpakat sama-sama kartel untuk apa tahu? Untuk menaikkan harga, kad barang, naikkan harga. Ini adalah suatu perkara yang tidak baik dan berdosa. Hukumnya haram. Kerana apa? Kerana kita menyusahkan rakyat, menyusahkan mereka yang memerlukan. Ini kan benda yang keperluan umat Islam. Keperluan orang rakyat Malaysia, keperluan rakyat sesebuah negara. Jadi kalau dalam keadaan ini kita menggunakan kartel-kartel, geng-geng kita yang sama-sama macam kita ni untuk menyekat, maka kita akan menyusahkan semua pihak. Maka itu tidak dibenarkan. Islam tidak mengajar kita untuk menekan dan menindas orang yang tidak mempunyai kemampuan. Jadi kalau kita buat berdemikian, maka hukumnya berdosa. Kalau kita orang Islam, memang confirm dosa lah. Kerana kita menzalimi orang yang tidak sepatutnya kita zalimi. Bahkan kita kena bantu mereka atas alasan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, sedangkan ia berlaku kezaliman di situ. Betul. Datuk, ya. Bagaimana pula Datuk penetapan harga yang berubah-ubah demi bersaing dengan pesaing? Sebagai contoh, saya jual jubah, Datuk juga jual jubah sebagai contoh ya Datuk ya. Tapi saya letakkan harga yang lebih murah daripada Datuk. Datuk kurangkan harga, saya murahkan lagi. Adakah ia boleh Datuk? Tak salah. Sebab itu orang yang mengurangkan harga, naikkan harga, dia tahu berapa margin dia, berapa keuntungan dia, berapa dia punya kos dia. Jadi dia boleh mainkan harga. Itu tak salah. Sebab kalau you all bayangkan, pergi awal bulan, pergi harga lain, potongan 15% ya. 10 ke 15 persen. Akhir tahun awal tahun kita pergi 15%, barang yang sama. Akhir tahun 80%, kan? 80%. Mahu tak sakit hati. Jadi maknanya boleh tak? Boleh, tak salah. Baik Datuk, satu pencerahan yang bagus, sebab ramai yang menonton ketika ni. Kadang tu ada yang bergaduh Datuk, bergaduh-gaduh kedai sebelah-sebelah. Apa pula aku dah kurangkan, kau kurang lagi katanya. Macam-macam. Tapi tak itu dipanggil teknik. Kaedah untuk memberikan barang kita tu laku. Ada orang dia kata aku nak bagi laku je, habiskan produk ni, yang penting bayar modal, ada untung sikit cukup lah. Betul. Ada orang dia nak untung besar, kan? Tapi kadang-kadang bila nak untung besar ni, orang tak beli, akan bawa pada kerugian juga. So kena bijak kita, bisnes kena bijak. Kena ada flexibility sikit. Itu yang pentingnya ilmu tadi tu. Ilmu. Okey Datuk, Ali di Facebook kita ni katanya, Assalamualaikum Ustaz Zadai. Waalaikumsalam. Bagi mereka yang melabur dalam saham-saham syarikat yang tersenarai, terutamanya di bursa saham lah, mereka akan tunggu harga saham tersebut naik setinggi yang mungkin sebelum menjualnya untuk meraih keuntungan maksimum. Ini berkaitan dengan saham. Adakah
perbuatan sedemikian dibenarkan oleh fiqh, penetapan harga atau keuntungan? Silakan Datuk. Pertama sekali, saham itu mestilah patuh syariah. Patuh syariah. Patuh syariah. Nak main saham ni boleh. Tapi ingat, kena saham yang patuh syariah. Saham-saham yang telah diiktiraf oleh bank negara. Mana bank negara luluskan pada masa yang sama dipersetujui bahawa berlakunya pematuhan syariah terhadap saham tersebut. Itu pertama. Nombor dua, berlaku jual beli dengan beli ketika saham jatuh, jual ketika saham tengah naik. Tak salah, dibenarkan. Yang penting berlakunya akad jual beli. Macam emas. Kita beli emas time rendah. Paling rendah, betul. Paling rendah kan? Time mahal kita jual. Boleh tak? Boleh, tak salah. Sebab kita jual, jelas barang tu ada dan berlakunya takabut, pertukaran barangan tu ada akadnya, ada akad yang jelas. Nombor tiga, nombor empat, lepas tu dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, kan? Menarik tu. Jadi jual beli itulah berlaku dengan baik. Baik, maksudnya dibolehkan ya. Boleh, tak salah. Okey Datuk. Kak Yat di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Hadari. Apa khabar? Alhamdulillah. Kak Yat ataupun Puan Nur Hayati Ismail, kita sihat ya? Alhamdulillah, semalam tak berapa sihat. Ini okeylah, boleh bangun sikit. Allahu Akbar. Makan ubat jangan lupa Kak Yat. Tambah-tambah musim panas ni. Okey Kak Yat, ada soalan? Silakan. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kak Yat nak tanya, bolehkah kita menggunakan kesempatan ketika nama kita dikenali atau dipunca untuk menaikkan harga barang? Maknanya tujuan kita bila benda tu viral, kita naikkan harga barang tu sikit. Sebab kita tahu orang akan cari barang tu kan. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa lah ni ya. Sebagai contoh kita tahu macam selebriti atau sebagainya lah. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Kak Yat tu kan. Tapi sebenarnya tak ada kena-mengena dengan siapa tu. Jadi menggunakan nama, menggunakan kesempatan tu, adakah ia dibolehkan untuk meningkatkan harga sewenang-wenangnya? Boleh. Oh. Itulah strategi. Orang takkan beli barang kalau orang tak kenal barang tu. Tak kenal maka tak cinta. Baju bunga Datuk Izhar sebagai contoh. Ya, boleh. Tak salah. Itu sebabnya orang sanggup bayar kepada artis-artis untuk mempromokan produk dia orang. Ya, itu dikira sebagai perkhidmatan. Perkhidmatan. Tak salah. Jadi itu salah satu dia punya kos. Dia ada dalam kos-kos dia tu. Kos untuk mempromosikan, kos untuk itu. Hatta dalam kos-kos ini pun kalau dia dah tolak, dia guna kan, dia simpan resit, dia boleh tolak LHDN. Lembaga hasil. Tu bayar cukai, jangan tak bayar cukai pula. Sungguh. Cukai bayar, kita dah dapat pendapatan, bayar cukai. Betul. Jadi kena tahu apa benda yang kita boleh tolak. Kita tolak baju, kita kita dah buat gunakan artis untuk mempromokan produk kita. Boleh tolak kat situ. Mau ada setengah pula dia buat kajian. Dia pergi bagi duit dana kepada UKM. Ya, saya dapat banyak jugalah daripada daripada syarikat-syarikat untuk buat kajian. Dia bagi buat kajian 50,000, dia kata, "Tolong buat kajian tentang ini." 50,000 yang dia bagi tu, dia masuk dalam akaun UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Resit tu dia boleh bagi untuk tolak LHDN. Tolak LHDN untuk membuat kajian terhadap produk dia. Tak ada masalah. Jadi itu sebabnya dalam hal seperti ini, ya, kita kena, orang kata apa, kena tahu ya, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Baik. Jadi macam tadi gunakan masa nama tengah naik, dia nak naikkan harga, silakan. Tak salah kalau orang nak beli. Iyalah. Kan? Tak salah. Tu buat produk-produk yang ada nama. Contohlah ni Hadori. Tengok kasut je lah. Tengok kasut kan. Kadang-kadang bila tengok kasut kan tak masuk akal harga. Ya. Ada harga kasut sampai mencecah 11,000 ke 12,000 ringgit. Betul. Saya terfikir, kopiah pun ya, 80 ringgit je. Betul. Ni songkok ni berapa? Kan? Baldu dia beli kat Kedah ni 120. Kan? Ya. 120 je. Patutnya kasut tadi yang 11,000 tu letak atas kepala, kasut letak kat bawah. Songkok kat bawah. Sebab yang tu letak kat kaki. Yang kaki tu murah, tapi sebab apa? Brand dia. Nama dia kasut Hadori. Kasut Hadori. Menyebabkan harga dia melompat-lompat.
Dia tak salah, dia benarkan. Tapi ada orang nak beli tak mau beli. Betul, sebab dia ada hak untuk memilih. Kerana itulah banyak syarikat-syarikat pengeluar produk bekerjasama dengan para artis kan Datuk kan. Jadi itulah yang kita dapat ilmunya. Cumanya Datuk, kejap je lagi saya nak tanya berkaitan dengan sirah Nabi SAW dalam perniagaan ni. Cumanya sekejap je lagi Datuk ya. Ya, boleh. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu sirah tersebut, selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berehat seketika. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Ada yang datuk, macam sebelah saya ni, ada ustaz-ustaz, ada imam dan tujuannya tetap sama, iaitu memberi kefahaman dan juga ilmu berkaitan dengan pelbagai topik dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan fiqh, penetapan harga atau untung. Baiklah Datuk, Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh ikutan kita yang terbaik, teladan yang terbaik. Pernah Rasulullah menegur mereka yang menipu, cuba untuk menipu dalam perniagaan. Mungkin Datuk boleh kongsikan kisah tersebut menjadi pengajaran buat kita. Pernah suatu ketika Nabi SAW pergi ke pasar. Jadi Nabi ni, dia bila pergi pasar, dia suka tengok para sahabat menjual. Dekat situ akan tengok macam mana keadaan para sahabat bermuamalat. Ya? Dan di situ juga akan keluarlah macam-macam hadis. Antara hadis yang ni hadisnya, apabila sahabat Nabi SAW ini dia menjual dekat pasar, jadi Nabi SAW tengok buah tamar cantik atas. Nabi pun saja tengok ke bawah. Dia sebagai pemimpin, dia tahu macam mana nak tengok keadaan rakyat ni. Yang menjual, yang membeli. Jadi suatu hari Nabi pun pergi kat tamar, Nabi pun masukkan tangan dia. Didapati di bawah tamar itu, tamar yang kering, yang cantik itu, di bawahnya itu tamar muballalah. Dia panggil tamar yang muballal. Dia tamar yang agak lembik-lembik, basah-basah. Nabi kata, man ghasyana falaysa minna. Kenapa kamu buat benda ni? Dia kata, ya Rasulullah, semalam hujan. Jadi basahlah buah tamar ni. Maka kalau letak yang basah ke atas, orang tak beli. Jadi kami letak yang elok ke atas. Bila orang datang beli, kami bumbuh yang basah dalam plastik. Orang tak perasan. Maka Nabi kata apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu dalam jual beli, maka Allah tidak terima, bahkan ia bukan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya tu? Kau letak harga sama. Harga ni, dia angkatkan harga, dia naikkan harga, dia samakan harga, dia letak harga ikut harga pasaran. Pasaran pula harga tamar kering, tamar elok yang dia letak ke atas. Tapi bila dijual, dia ambil yang lembik. Maka itu dinamakan penipuan. Haram hukumnya. Tak ada berkat. Itu sebabnya, kalau basah ke, tak elok ke, kau letak ke atas. Orang tengok, oh, basah lah. Ni harga murah sikit. Nampak tak? Macam saya beli pisang kaki. Tahu tak pisang kaki mana? Pernah tengok pisang kaki. Macam mana bentuk dia? Dia macam macam kaki. Betul lah, bukan macam kaki. Dia lepeh macam macam itulah. Bulat. Dia bulat warna merah, lembik. Dia ada yang keras, ada lembik. Dia panggil pisang kaki. Pisang kaki ni warna merah. Kalau kita pergi tengok dekat dekat pasar malam ke kan. Betul. Dia ada yang keras. Yang keras tu mahal sikit. Bila dah lembik, dia letak ke depan tu harga RM3 sekilo. Kalau tak, harga RM12 sekilo. Saya memang, sebab kita duduk kat luar negara dulu, kita makan yang lembik. Jadi saya tak suka makan yang keras. Jadi orang rumah saya tu, dia tengok, oi lembik. Tanya, berapa ni? RM3. Kenapa RM3? Murah ya? Ni buat lembik. Dah kalau tak jual kan, dia rosak je. Okeylah, bagi 3 kilo. RM6, RM9 lah. Dapatlah 3 kilo. Jadi nak bagi tahu, dia letak yang lembik kat atas tu, dia letak harga yang sesuai, yang murah. Berbanding yang tadi yang keras, harga dia RM12. RM12 sekilo. Itu buat betul. Yang keras, yang elok, yang cantik, dia letak harga
RM12 mahal. Ya. Tak apa, orang terima, orang beli pun puas hati. Sebab elok. Jangan kau letak RM12, kau ambil yang murah ni. Betul. Yang lembik ni orang tak boleh makan. Maka ingat, nak letak harga biar sesuai dengan barang. Wallahualam. Kalau tidak, ia dikelaskan sebagai penipuan. Ya, penipuan itu haram, tak boleh. Itu dia satu perkara yang sangat penting para penonton sekalian. Nak berniaga boleh, tapi jangan kita menipu dalam perniagaan kita. Satu lagi perkara saya nak jelaskan kepada rakan-rakan kita yang menjual, khususnya yang buat tailor. Jahitan baju. Saya dimaklumkan 1 Jun ni da'i-da'i akan pakai baju yang baru. Kan? InsyaAllah. Suit baru. Alhamdulillah. Terima kasih TV3 lah. Kan? Media Prima. Terima kasih. Datuk macam rahsia dah Datuk. Kita bukan. Kita bagi tahu je. Okay. Tapi warna apa tak bagi tahu lagi. Orang mesti tahu. Mesti nak tengok 1 bulan ni. Apa baju yang akan dipakai ni. Ni cara promo. Ya, Datuk. Jadi, tuan-tuan tahu tak? Ada orang dia buat baju. Dia buat suit. Dalam suit ni, dekat dalam tu dia ada warna tau. Dia ada macam-macam warna. Dia panggil lining. Lining dalam tu. Dia boleh pilih. Kalau nak naikkan harga, you tak boleh letak terus. Harga, banyak sekian. Lining, dia akan bubuh siap-siap. Tak boleh. Dia kena bagi tahu. Ni harga kos untuk suit yang biasa. Normal suit. Oh, maksudnya dikelaskan harga-harga tu? Normal suit harga ni, okey, kain ni harga dia berapa? Harga dia RM1,000. Suit yang normal. Tapi kalau you nak tambah add on tu kena bagi tahu. Okey, kalau nak tambah kain bunga kat belah dalam tu, dia kena tambah lagi 100 setengah. Nak tambah yang ni, tambah lagi 100 setengah. Nak tambah butang lain pula, tambah lagi 100 setengah. Biar jelas. Ini tak. Dia panggil hidden cost. Itu tak betul. Dia panggil gharar. Benda tak jelas. Tadi kata 1,000. Kenapa bila dah buat dari 1,800? Iyalah, saya dah tambah ni, tambah. Siapa suruh awak tambah? Tu tak boleh. Itu sebabnya biar kita jelas dalam jual beli, baru ada barakah. Kena ada agreement ataupun persetujuan antara pembeli dan pengguna. Kita kena tahu apa benda yang kita nak ambil tu. Jangan main kita lain-lain kos. tak tahu kos apa kan. Jual beli tak boleh main lain-lain kos. Kena tahu apa benda ni. Hatta dalam bisnes ni pun kita nak jadi ahli saham ataupun yang terlibat dengan shareholder, kita kena tahu apa benda A, B, C, D, E. Dia tak boleh main lain-lain kos, tak boleh. Dia kena jelas. Ada satu soalan ni, Datuk. Saya mewakili para penonton di luar sana, nak tahu jugalah Datuk. Ada yang menjual barangan, dia letakkan harga tu ada 99 sen. Sebagai contoh, harga satu perkara ni RM3.99 ataupun RM4.99. Kenapa tak letak sahaja RM5? Atas alasan nak bagi nampak kononnya murah. Sebab RM4, masih lagi RM4.99. Adakah ia dibolehkan, Datuk? Boleh, tak salah. Sebab dia jelas RM4.99. Dia tulis kat situ. Dia tak boleh letak situ RM4. Dia tulis 4 titik plus. Oh, tu tak boleh? Tak boleh lah. Berapa ringgit? RM4 plus. Berapa ringgit tu? Plus ikut suka tauke lah. Itu gharar. Tak boleh. Tapi dia letak tu RM4.99. Dot. Kosong. Maka boleh. Jelas. Tak ada penipuan. Jelas. Tapi itu taktik. Taktik bisnes. Untuk tak nampak angka 5. Dia nampak angka 4. 4.99 sen. Kan, 99 sen. Jadi 91 sen je sebenarnya. Tapi dalam bisnes, jangan ingat sen tu tak ada nilai. Betul. Orang bisnes dia tengok pada kuantiti yang besar. Margin keuntungan yang besar. Jadi jangan anggap bahawa 1 sen je. 1 sen je kita untung. Tak. Bagi mereka dia orang tetap akan ada sedikit kekurangan nilai. Sebab 1 sen. Betul. Jadi sebab kita dalam hal ni kita kena hargai setiap apa yang dilakukan itu oleh peniaga ada sebab kenapa letak harga itu, dan kita sebagai pembeli ada sebab kenapa tak mau beli. Sebab dia panggil dan kita juga boleh buat perbandingan kan, Datuk kan. Okey Datuk, soalan mungkin ini soalan yang terakhir kita nak alu-alukan daripada Muhammad Izzuddin di Facebook. Katanya penetapan harga sesuatu produk berdasarkan kualiti dan kuantitinya. Sahih? Bagaimanakah untuk menyemai sikap kejujuran dan ketulusan para peniaga atau penjual, terutamanya peniaga atau penjual secara atas talian ataupun online, yang mana kalau kita perhatikan sesuatu produk yang dijual sama kualiti tetapi harga berbeza-beza. Mungkin Datuk boleh selitkan juga pesanan kepada peniaga-peniaga atas talian. Dia baliklah kepada ketakwaan. Tak payah pergi jauh dia cerita panjang cerita ni.
dalam online tak online. Kita pergi beli depan-depan mata pun dah beza dah. Contoh, beli burger. Kan? Dalam gambar tengok tebal tu. Kan? Bila dapat, alamak. Hanya Allah saja yang tahu. Tak sampai suku jengkal. Sangat sedih ya. Harga dalam gambar tengok menyelerakan, menggamit. Orang kata apa, menyebabkan kita tak sabar nak makan tu. Itu pun sebenarnya dah tak betul dah. Sepatutnya dia kena tunjukkan apa yang kau tunjuk gambar tu, itu juga yang kau kena bawa, kena tonjolkan. Ketika dijual. Ketika dijual. Itulah dia. Tak boleh lah dalam gambar nampak dia punya roti, nampak dia pun tebal. Tebal, elok, daging nampak tebal. Bila dapat, ya Allah, macam roti lenyit. Roti umur 78 tahun. Janganlah macam tu bang. Itu pun tak betul dah. Keberkatan dah hilang. Jadi sebenarnya balik kepada takwa. Ya. Sebagaimana kamu promo, macam itulah barang kena sampai. Itu yang ada orang marah. Dia kata beli barang dekat online, baju nampak bunga dia macam Ustaz Izhar punya. Bila sampai bunga terbalik. Hukumnya haram. Orang yang berjual tu kalau dia orang Islam, dia berdosa, dia wajib ganti balik. Itu sebabnya kalau kita beli online apa semua, kena tengok apa review orang. Kalau review yang bagus, baru beli. Kalau review tak bagus, jangan beli. Berhati-hati. Kena menilai sebaik mungkin. Kita pembeli, kita kena ada hak untuk pembeli. Baik Datuk, hari ini kita bicarakan tentang fiqh penetapan harga atau untung. Bahkan dalam Islam juga setiap perniagaan itu adalah seni. Yang mana dalam kesenian perniagaan itu ada barakah. Dan keberkatan itu hadir apabila kita tulus jujur dalam perniagaan tersebut. Mirip seperti mana Nabi SAW. Jadi Datuk, mungkin pelan tindakan kita selepas kita dapat ilmu berkenaan dengan penetapan harga atau untung dalam Islam ini. Apa yang saya boleh kongsikan apabila kita nak berniaga, nak letakkan apa-apa nilai atau harga terhadap barang yang kita buat. Pertama, pastikan barangan yang kita nak jual itu berkualiti. Nombor dua, kita tidak menipu. Nombor tiga, barang yang kita nak jual itu bukannya barang daripada sumber-sumber yang haram. Tak boleh. Jangan jual benda yang haram. Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Jual benda yang membawa pada haram, hukumnya adalah haram. Adakah sumber ataupun juga zat itu sendiri, barangan itu? Zat, sama juga. Zat, tak boleh. Kamu jual benda yang haram dimakan. Contoh, jual arak. Kamu orang Islam jual arak, tak boleh. Hatta kepada orang bukan Islam, kamu jual kepada orang bukan Islam. Nak jual arak, biar orang-orang yang minum arak, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan Islam. Itu pulang, itu hak dia orang. Tapi kita orang Islam yang tolong jual arak, tak boleh. Jadi kena ingat, kita nak angkat harga apa-apa pun, kita kena ingat jangan terlibat dengan benda yang haram. Jadi kalau tiga benda ini kita jaga, insya-Allah kita termasuk daripada orang yang berniaga, mendapat keberkatan, dan kita angkat harga pun, harga itu berpatutan dan bersesuaian dengan barang yang kita nak jual. Jadi kalau barang tu barang berkualiti, kenapa tidak kita jual dengan harga yang mahal? Betul tak? Betul, tak salah. Betul. Boleh. Itu sangat penting Ustaz Datuk ya. Baiklah Datuk, bagi memurnikan dan juga menutup tanyalah Ustaz kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Datuk. Silakan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal aghniya'i wal athriya wa la taj'alna minal fuqara wal masakin fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif ataupun Dr. Mia kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Sama-sama Dori. Nanti kita boleh sembang-sembang lagi Datuk. InsyaAllah. Terima kasih. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan Da'i Hilman, yang mana Da'i Hilman akan ditemani oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul, yang mana kita akan sama-sama dapatkan ilmu kisah 25 Rasul berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. InsyaAllah nantikan esok. Baiklah, perniagaan itu sangat indah, boleh bawa kepada keberkatan. Jangan cemarkan ia dengan penipuan ataupun kezaliman.
Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.